lah D dengan E. So A ni lebih bersih sebab kita tak sentuh dengan tangan. So kalau awak nak tahu, pada kulit awak ni kita ada satu bakteria yang bagus sebenarnya untuk kulit. Saya tak ingat nama dia. So adalah satu bakteria yang sangat bagus untuk awak sebenarnya pada permukaan kulit awak. Okey. So kesimpulan yang kita buat, okey, hipotesis diterima jika tahap kebersihan tangan menyentuh permukaan roti bertambah, maka pertumbuhan bakteria pada roti itu pun akan berkurang. So jelas Baik. So eksperimen ni awak tak perlu buat laporan, tapi awak kena buat laporan um, eksperimen yang sepatutnya awak buat di makmal. Itu sepatutnya. So sebenarnya eksperimen yang awak buat di rumah ni, kita dah ganti eksperimen yang di makmal lah. So kalau di makmal kita guna nutrien agar. So nanti kita bincangkan yang tu So kalau kat rumah ni kita terpaksa ganti roti tu dengan nutrien agar tu ataupun agar-agar nutrien lah. So kita tengok seterusnya. Okay. Perbincangan eksperimennya sepatutnya awak buat di makmal, benda yang sama, cuma kita di rumah kita pakai roti, di makmal kita pakai agar-agar nutrien yang disediakan oleh pembantu makmal lah. So agar-agar nutrien tu sangat bersih, dia macam jelly lah sebenarnya, macam agar-agar. Okey, so kalau awak nak salin ni, saya akan bagi handout dia punya jawapan nanti. Okay, awak tengok pada buku SPS awak muka surat 141. Okay, saya edit jap. Alright. So kalau awak tengok sini, ni adalah eksperimen wajib yang memang awak kena buat dia punya laporan PK. Alright. So ini adalah eksperimen yang pertama yang bertajuk kewujudan mikroorganisma. Alright. Kalau nak refer buku teks, muka surat 17, eksperimen 1.1, benda yang sama. Alright. So sekarang tujuannya sama dengan tujuan eksperimen yang awak buat di rumah. Cuma pada di makmal, kita hanya sentuh dengan jari lah. Tak adalah kita sentuh dengan tapak tangan sebab permukaan agar nutrien tu dia sangat kecil sebab kita hanya pakai piring petri saja. So, kita tak boleh nak sentuh dengan tapak tangan lah. Kita hanya sentuh dengan jari sahaja. Alright. So, dia punya ni semua sama lah sebenarnya. Tujuan sama dengan tadilah, membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien sterile yang dicoret adalah disentuh lah. Okey, jari yang tidak dibasuh, jari yang telah dibasuh dengan air, jari yang telah dibasuh dengan air sabun, dan satu lagi sebenarnya yang piring petri D tu adalah untuk yang kita tak sentuh tu adalah untuk kawalan, eksperimen kawalan lah. Kita nak tengok sama ada tak pertumbuhan bakteria. Itu pada agar-agar nutrien pada piring petri. Okey. So penyataan masalah, bagaimanakah tahap kebersihan jari yang mencoret permukaan agar-agar nutrien sterile mempengaruhi. Okey, kadar pertumbuhan bakteria. So ni kita ada PMPB lah. So ni dia punya PM. So yang ni adalah dia punya PB, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya kita tengok pada hipotesis sama dengan eksperimen roti tadi. Cuma yang ni kita ganti permukaan roti tu dengan agar-agar nutrien sterile. Sterile maksud yang sangat bersih, yang bila kita handle agar-agar nutrien tu memang kita tak sentuh, memang kita basuh alat radas yang kita nak bancuh agar-agar nutrien tu, memang kita sterile sebersih-bersihnya supaya tak ada pertumbuhan bakteria. Maksudnya tak ada bakteria dari luar lah. Okey. So, kalau kita tengok apabila tahap kebersihan jari yang mencoret permukaan agar nutrien bertambah, maka pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien sterile itu akan berkurang. So kalau saya tak galakkan awak guna apabila lah. So kalau saya suka guna jika. Okey, sekejap saya nak kecilkan sikit kalau tebal. Okey. So kalau saya suka guna jika. Okey, so sini saya akan tambah marker. Okey. Jelas Okey, jika marker untuk hipotesis lah. Alright. So yang ni kita akan untuk eksperimen mikroorganisma ni memang soalan dia sangat-sangat glamour. So tolong pay attention untuk bab ni. Sangat-sangat lah. So kalau SPM memang dia akan keluar gila-gila lah soalan bahagian A. Okay. So tak mustahil kalau dia keluar untuk soalan bahagian C, soalan nombor 11 untuk main eksperimen tu. Okay, so kalau pemboleh ubah manipulasi, kita guna kebersihan jari tangan lah. Okay.
Kita ada 4 keadaan tu kan. Satu yang kita tak sentuh langsung, satu jari yang kotor, jari yang basuh dengan air je, lepas tu jari yang dibasuh dengan sabun. Maksudnya tangan yang dibasuh dengan sabun lah. Kita ada 4 keadaan So ingat ni, dia punya ni. So yang diubah-ubah adalah dimanipulasi Diubah, ubah. Apa yang kita ubah-ubah? Yang kesan daripada apa yang kita ubah-ubah tadi, ini adalah penggerak balas ataupun awak panggil PB kan. Yang dimanipulasi ni adalah PM. Alright, so bilangan koloni bakteria pada agar-agar nutrien sterile. So setiap apa perbezaan pada manipulasi, dia akan ada efek pada bergerak balas. Okey. Yang dimalahkan apa yang awak tetapkan adalah isi padu agar-agar nutrien. Kalau tadi kita guna jenis strategi yang sama. So kalau yang ni isi padu agar-agar nutrien yang kita masukkan dalam piring Petri tu sama. Maksudnya kalau 50 ml masukkan dalam piring Petri, maksudnya keempat-empat piring Petri tu dia punya jumlah agar-agar nutrien tu 50 ml. Okey. Sebab kita nak kena ada satu pemboleh ubah yang memang kita tetapkan tu. Okey. So seterusnya kita tengok bahan. So, kita ada agar-agar nutrien, pita selefon. Pita selefon ni function dia untuk tutup cover semua. Okey. Cover semua supaya tak ada udara masuk, tak ada bakteria luar masuk. Okey, pen penanda untuk kita tandalah ABCD. Okey, so 4 piring Petri sterile dengan penutup berlabel ABCD dan silinder penyukat. Okey, yang kita guna adalah 10 ml. Maksudnya setiap satu ni ada 10 ml agar-agar nutrien. Okey, so yang ni adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, first kali kita susun radar seperti yang ditunjukkan. Okey, coret permukaan ataupun sentuh permukaan nutrien agar sterile dalam piring Petri A dengan jari tangan yang tidak dibasuh. Maksudnya yang jari kotor lah. Kalau macam tadi, kita guna roti tu, A tu yang kita tak sentuh kan. So, terpulang pada awak lah. Kalau eksperimen A tu awak tak nak sentuh, so biarkanlah. Maksudnya terus tutup dengan pita selefon. Kalau yang ni, kita guna A ni untuk jari yang kotor. Tak ada masalah. Kita yang buat dia. Okey. So, basuh tangan dengan air dan ulang langkah 2 dalam piring Petri B dengan tangan yang dibasuh dengan sabun. Lepas tu ulang lagi langkah 2 ni dengan tangan yang tangan yang dibasuh dengan air. Lepas tu dengan sabun lah. So, piring Petri D tidak dicoret dengan jari. Maksudnya ni terus tutup dengan pita selefon. Okey. Tutup semua piring Petri dengan penutup dan letakkan penutup itu menggunakan pita selefon. Pita selefon ni dia macam, bukan tape yang awak guna tu. Dia macam ada satu pita, dia macam getah tau. Dia macam tape tapi getah. So dia boleh tarik, dia sangat kenyal. So kita tutup di sekeliling. Ni lah. Okay, supaya air dia tak keluar. Lepas tu bakteria luar tak boleh masuk. Okay, sebenarnya agar-agar nutrien dia keras. Pada awalnya dia cecair. So bila pembantu makmal transfer masuk piring Petri, so dia akan masukkan dalam peti sejuk supaya dia beku. So kita keluarkan 10 hingga 15 minit awal untuk awak lakukan eksperimen ni sebenarnya lah. Okey, terbalikkan dan biarkan semua piring Petri dalam almari gelap selama 3 hari. So kita tinggalkan dalam almari gelap selama 3 hari. Tapi kalau roti awak tu dia tak keluar kan dia punya mikroorganisma. So kita tak apa, kita yang buat dia. So kalau tak keluar juga kita biarkanlah dalam 5-6 hari, seminggu tak ada masalah. Okey. So kenapa kena terbalikkan? Sebab kita tak nak efek daripada cahaya tu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So kita kena terbalikkan piring Petri. Maksudnya agar tu berada di atas, di bahagian atas. Okey. So yang ni nanti, okey, rekodkan sama ada sedikit koloni bakteria. Maksudnya rekodkan dia punya pertumbuhan lah mikroorganisma. So yang ni nanti saya akan bagi awak punya ni, awak akan salin dalam buku SPS dan salin juga dalam buku dalam laporan Okey. So kalau dalam laporan yang ni tak perlu salin. Okey, dalam laporan langkah-langkah tu dia ada satu bahagian langkah-langkah yang ni tak perlu salin tapi awak salin yang ni. Okey, faham Alright. So seterusnya yang ni pun nanti awak salin dalam PK.